Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan perbincangan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyah. Hikayat ataupun cerita-cerita daripada hadis Nabi SAW yang mengandungi beberapa hukum fiqh. Kisah yang siri yang ke-13, iaitulah kisah seorang imam meludah ke arah mimbar, ke arah mihrab, arah kiblat. Maka dia telah digugurkan jawatannya. Dan dalam kisah ini juga kita akan istimbat beberapa kriteria, ciri-ciri seorang yang layak menjadi imam dan tidak layak, insya-Allah. Hadis kita pada kali ini diriwayat oleh seorang sahabat yang tidak dikenali ramai, yang tidak masyhur. Gelaran dia An Abi Sahlah As-Sa'ib bin Khallad. Yang nak tulis nama tu tulis As-Sa'ib bin Khallad radhiyallahu anhu. Di mana sahabat ini, Abi Sahlah ini, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya rawi hadis ini Ahmad bin Saleh telah menyebut bahawa dia ini min ashabin Nabi. Takut orang keliru sebab dia yakun min masyahiris sahabah, kerana dia ni bukan seorang yang masyhur di kalangan sahabat, kan. Maka rawi itu menamakan dia seorang sahabat. Apa cerita dia? Anna rajulan amma qauman. Seorang laki-laki telah menjadi imam kepada kaum dia. Boleh jadi dia mari lambat ke macam mana, wallahu alam, yang penting dia jadi imam. Fabasaqa fil qiblati, dia ludah ke arah kiblat, ludah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur, Nabi duk tengok. Oh, dia ludah Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faragha, ketika selesai daripada solat, Nabi pun bersabda, la yusalli lakum hadha. Nabi kata, jangan lagi orang ini jadi imam kamu. Gugurkan jawatan dia. Allahu Akbar. Fa'arada ba'da zalika an yusalli lahum famana'uh. Lepas daripada itu, imam tadi cuba nak jadi imam balik, orang ramai larang. La. Anta tidak imam lagi. Sebab Nabi kata larang, Nabi kata la yusalli lakum. Jangan lagi dia ni jadi imam. Wa akhbaruhu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mencerita kepada dia apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawatan dia sudah gugur dan dia sudah hilang kelayakan menjadi imam. Fa dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak puas hati, dia mari bagi tahu, mari report ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am. Nabi kata, ya, betul. Undang-undang itu berjalan ke atas kamu. Wa hasibtu wa huwa hasibtu huwa Sa'ib ibn Khallad ini. Qala innaka azaitallaha wa rasulah. Allahu Akbar. Engkau telah melakukan suatu perbuatan yang menyakiti, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, At-Tabarani dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Hikayat kita ini menunjukkan dilalatul hadis. Apa dia? Dilalatul hadis
menunjukkan kepada beberapa perkara. Yang pertama, tidak elok kita pergi sembahyang di belakang imam yang tidak baik. Sama ada dia panggil fasik ataupun mubtadi'. Imam yang tidak baik dari sudut etikanya, ataupun imam yang tidak berakhlak, ataupun seorang mubtadi', seorang yang melakukan perkara bid'ah dalam amalan dia. Itu dia panggil karahiyah. Maknanya bukan tak sah, tapi perbuatan itu tidak elok. Moleknya kita pilih imam yang baik-baik. Dan juga dilalatul hadis juga menunjukkan kepada kewajipan menjaga kesucian, kebersihan masjid. Menjaga kebersihan masjid. Dan beberapa perkara lagi kita tengok dalam perbincangan kita ini, insya-Allah. Minal mawdu'atil lati tusar, di antara isu yang disebut dalam hadis ini 10 perkara seperti biasa. Yang pertama mengenai rawi al-hadis, nama dia As-Sa'ib bin Khallad al-Juhani dan digelari dengan nama Abi Sahlah. Abu Sahlah ke Abi Sahlah samanya. Sebab tu ada jemaah tanya, kenapa an Abi Bakrin, qala Abu Bakrin, sekali Abi, sekali Abu. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, bila ada ba depan tu, dia panggil huruf jar. Maka dia kena baca baris bawah. Jadi kita kata bi Abi, yukanna bi Abi. An Abi Bakrin. Tapi kalau dia depan, kita kata qala Abu Bakrin. Jadi bolehlah kita panggil Abi ke Abu ke, dua-dua boleh. Kan? Jadi hadis As-Sa'ib ni telah diriwayat oleh Atha bin Yasar, Saleh bin Khaywan. Itulah antara hadis yang diriwayatkan. Kan? Wahwa qalilul hadis wala yu'addu min masyahiris sahabah. Hadis riwayat dia terlalu sangat terhad dan dia tidak dikira di antara sahabat yang masyhur. Yang penting kita tetap kena mengatakan radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab dia sah, seorang sahabat yang beriman, cuma silap teknikal sikit dalam masalah dia tidak tahu peraturan menjaga kebersihan masjid. Adapun ammar rajulul ladzi ammahum, As-Sa'ib bin Khallad ini rawi hadis. Kita kata walaupun hadisnya sedikit, tapi kita tetap mengatakan dia tu radhiyallahu anhu. Adapun yang silap, yang kita kata silap teknikal tadi, kurang etika tadi, bukan Sa'ib, saya minta maaf, tarik balik. Yang betulnya ini yang jadi imam tadi, ar-rajul allazi ammahum. Ini yang tidak ikut etika. Itu pun kita kena kata sahabat juga, sebab dia juga sahabat, kan? Ammar rajulul ladzi ammahum fil hikayati, laki-laki yang jadi imam dalam hikayat ini, kata di muhakkik kita ini, falam a'thur ala ismihi, aku tak tahu apa nama dia, tak jumpa cari. Dan jahil tentang nama dia tidak memberi mudarat kepada kesahihan hadis. Boleh jadi para ulama sembunyikan nama dia sebab nak jaga kehormatan diri dia. Nanti orang sampai hari kiamat, orang nak sebut fulan bin fulan, meludah dalam masjid, kan? Ataupun sebab perbuatan itu kurang dari sudut etika, dari sudut adabnya, maka rawi mengatakan, menceritakan anna rajulan, seorang laki-laki. Siapa laki-laki? Wallahu alam, dialah. Siapa dia? Orang tu lah yang jadi imam tu. Mana kita tahu siapa? Kita kata itu lebih baik daripada kita menyebut nama dia dan mengaibkan dia. Tapi orang sekarang ni lain. Dia suka cari nama-nama orang dah. Kalau dapat apa-apa maklumat orang tu, sekali dengan gambar, sekali dengan surat, sekali dengan ni orang panggil print screen. Kita kadang-kadang kita buat dengan sahabat kita. Cakap-cakap dalam handphone, dalam WhatsApp. Kenapa kamu pergi straight? Ambil bawalan tu masuk dalam ni? Jangan. Ni peniaga-peniaga ni. Konon-kononnya testimoni lah. Habis orang beli pun dia tulis belakang. Kita kata jangan macam tu.
Itu hak peribadi orang, tak boleh disebar-sebarkan. Tengok para sahabat, rawi hadis, menyembunyikan nama amma rajulan. Dia kata apa ni? Anna rajulan amma qauman. Siapa dia? Wallahu alam. Pengarang kita ni kata aku cari tak jumpa nama, kita kata tak usah carilah. Biarkan begitu. Yang pentingnya selesai dah kes dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu, dan dia tetap seorang sahabi al-jalil walaupun ada kelemahan. Yang ketiga, perbuatan meludah. Kita ludah ke arah kiblat, mana ludah depan kita. Ludah depan. Demikian juga meludah ke arah kanan. Gini. Ini perbuatan kanan ataupun depan ke arah kiblat, satu perbuatan yang makruh, yang dilarang. Larang di sini. Dan boleh kita ludah sebelah kiri ataupun ke bawah kaki kita. Tempat kita pijak tu kita ludah situ, boleh. Tuan-tuan kena ingat, kan? Kena tanda situ. Bukan alal itlaq, maknanya waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar. Tengok dalam hadis ini, hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an jami'is sahabah. Dia kata hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi jidaril masjid. Allahu akbar. Nabi tengok ada ludahan, orang panggil kahak, di dinding masjid. Fatanawala hasatan fahattaha. Nabi kita ambil batu, Nabi kita kikis dekat dinding masjid tu, kikis, buang dia punya kahak. Allahu akbar. Wa qala idza tanakhama ahadukum, apabila kamu nak buang kahak, fala yatanakhamanna qibala wajhihi, jangan ke depan, wala an yamini, jangan ke kanan, wal yabsuq an yasari au tahta qadamihi al-yusra, maka kita kena ludah sebelah kiri ataupun di bawah kaki kiri kita. Masya-Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi para jemaah sekalian, meludah itu sendiri satu benda yang orang tak suka. Kita duduk ramai-ramai tiba-tiba depan. Tak bagus. Kita kena pergi ke tepi kalau kita nak kahak ke nak meludah kan. Jangan buat depan orang. Apalagi kalau musim-musim wabak macam ni, Allahu akbar. Orang sesama pun tengok kawan sesama sebelah tak, dia tak pakai mask pula, lagilah marah kita. Maka itu semua, kalau tidak ada pandemik pun, tidak ada wabak pun, tidak baik arahan itu. Boleh kuman-kuman boleh merebak melalui udara dan pernafasan dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya kalau ada kahak ke apa dia, kita tanam dalam tanah tu, tempat kita duduk tu, tempat kita pijak. Itu kalau masjid zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuat tak ada kapet, tak ada lantai semin, tak ada, dia atas pasir je. Jadi atas pasir kalau kita ludah boleh je kita timbuskan dengan pasir yang lain. Au wa ajaz an takuna fi thawbin. Boleh juga kalau kita ada kain serban macam ni, contohnya kita ni emergency nak meludah, kita ludah kat sini. Au mendil, ataupun sapu tangan. Kita bawa sapu tangan, kita ludah kat sapu tangan kita tu kan. Sekarang ni kita ada emas ni, sini je lah. Apa susah lagi? Nanti kita tukar, campur yang tu sudah beli, pakai yang lain pula kan. Mana boleh kita buat, sama ada melalui kain yang kita pakai ni, kain serban ni, ataupun sapu tangan, ataupun tisu. Itu semua tu alat-alat yang boleh. Mana kalau kita yang rasa ada kahak, ada nak sesama, bawa siap-siap kita punya alat-alat tadi. Kalau nak ni, tutup, kita buang kat situ. Ini menunjukkan bahawa Islam itu meletakkan kepentingan menjaga kebersihan dan juga keselamatan, kesihatan. Ini Islam. Tapi kenapa dibenarkan kaki? Kenapa dibenar sebelah kiri? Sebab dia kata di sebelah kaki kita tu kita boleh tanam balik, dan belah kiri sebab kanan ni tak boleh. Ke depan tu Nabi kita kata apa?
Sebab apa kita tak boleh depan? Sebab apabila seorang kamu solat, maka kita berhadap muka kita ni kepada Allah Azza wa Jalla, tak menasabah kita ludah. Allah, Tuhan dekat depan tu ke? Itu ibarat katanya kita berhadap wajah tu, wajhiya lilladzi. Bila kita solat, kita hadap muka kita sini ke arah kiblat, tiba-tiba kita ludah pula situ, tak cantik. Sama juga lah para malaikat duduk di sebelah kanan kita. Jadi kita jangan ludah. Yang bolehnya kita ludah belah kiri kalau tak ada orang. Kalau ada orang, ludah bawah kaki. Tulis, kata Abu Anas, sekiranya kita solat di atas padang pasir, di atas tempat yang atas tanah, bolehlah macam ni. Tapi kalau kita solat di atas masjid yang sudah ada kapeknya, sudah ada selantainya dengan simin, dengan mozaik, kita kata tak boleh kita ludah-ludah lagi. Oh, ludah atas kapek. Belah kiri ni, Nabi benar dalam hadis yang sahih. Kita kata kena tengok realiti lah juga. Jangan duk berkerah kepala, tak tahu apa begitu. Kita realitinya, kalau masjid tu ada kapek, jangan diludah. Habis macam nak buat, kita sediakan tisu, ataupun kain sapu tangan, ataupun serban kita sendiri, meludah sini, tak apa, balik basuh. Nah, itu keadaannya. Baiklah para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Yang keempat, kenapa meludah, buang kohok dilarang kita menghadap ke arah kiblat? Li'annal musalli yunaji rabbahu, kerana kita sedang berhadap, bercakap, bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita hadapkan muka kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Fahiya minal imam, perbuatan ini pula daripada seorang imam. Dia kan imam tu, anna rajulan amma qauman, dia pula imam pergi buat macam tu depan sekali, lagi dahsyat. Perbuatan tu lagi salah, kan? Dan perbuatan ini menjadikan dia seorang yang tidak beretika, tidak berakhlak. Kenapa dia pergi ludah di tempat yang dilarang? Allahu Akbar. Maka yang menyebabkan dia itu telah digugurkan dari jawatan imam dengan sebab itu, dengan sebab yang tersebut. Perkara yang kelima, al-imamatu, jawatan imam ini manzilatun azimatun fid din, suatu kedudukan yang besar di dalam beragama. Yang pertama sekali menjadi imam siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini, kan? Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Bakar, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Ada kalanya bila Nabi terlambat, dalam kisah kita yang beberapa siri yang lepas, ingat kan? Nabi kita pergi nak damaikan di antara orang di Quba itu, kan? Nabi kita nak pergi damaikan orang di Quba. Pada ketika itu Bani Amr bin Auf dalam siri yang ke-11. Maka Nabi terlambat. Bila terlambat, Bilal mencari siapa ke orang yang layak untuk menjadi imam. Bukan main tolak begitu je lah, cari siapa. Maka dia cari Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar bersedia, jadi boleh. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa apabila cukup waktu menunggu, imam tak datang, maka para jemaah boleh mencari siapakah orang yang boleh mengganti imam yang tak datang. Imam ada hal, tak usahlah kita buat spekulasi pula, kan? Imam makan gaji buta lah, tak bagus. Imam pun ada masyarakat, mungkin dia sakit perut, mungkin dia jam, mungkin dia macam-macam lah kita kata hidup atau dunia ni. Maka bila cukup tempoh, sekarang ni sudah ada tempoh, jam dinding kita tu sudah memberi tempoh di antara azan dengan iqamat 15 ataupun 10 minit. Mana cukup masa, imam tak datang, kita tunggu sekejap. Nampak macam lain macam je ni, tak mari-mari, bolehlah kita ganti seorang lain naik jadi imam sebab dia tidak datang. Tetapi apa asalnya, asal sejarahnya, apa ni, imam itu siapa dia? Khalifah itu sendiri jadi imam. Kemudian bila mari negara semakin luas, maka khalifah telah melantik amir, umara, kemudian mereka telah melantik imam-imam khas untuk mengimami salat, kerana mereka sudah tidak cukup masa untuk melakukan perbuatan sedemikian, kan?
Baiklah. Yang keenam, terdapat beberapa nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan kriteria, ciri-ciri, sifat orang yang layak menjadi imam. Di antaranya hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza kanu thalathatan falyummahum ahaduhum." Apabila kamu 3 orang, mesti latih seorang imam. Wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Orang yang paling layak menjadi imam, orang yang paling pandai dia punya bacaan dia. Bukan suara lagu je. Bacaan qiraat dia tu betul. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Muslim. Hadis Uqbah bin Amir, Nabi kata, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Naklah menjadi imam orang yang paling alim dalam bab Quran. Kalau Quran dia pandai, sama-sama pandai, alim bis sunnah. A'lamuhum bis sunnah. Kena tahu sunnah pula. Kemudian kalau sama sunnah sama pandai juga, kita tengok siapa yang dulu hijrah. Itu orang yang zaman hijrah lah kan. Zaman kita ni tak ada hijrah dah. Kita tengok siapa di kalangan mereka yang paling tua. Akbaruhum sinnan, aqdamuhum sinnan. Itu di antara ciri-ciri. Maknanya dalam hadis ini, dalam beberapa hadis Nabi kita sebut sifat-sifat. Siapa dia? Sifat-sifat imam. Dia tak sebutlah macam dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh orang nak jadi imam tu mesti seorang Muslim. Ni masjid orang Islam, tak jadi mikirlah Islam, takkanlah Tok Cha pula nak mari jadi imam kat sini kan. Maka dia tak sebut. Maka yang disebutnya, ciri-ciri nak jadi imam mesti orang tu pandai baca Quran, orang yang alim bis sunnah, orang yang faqih. Ini ciri-ciri orang yang nak jadi imam. Dan jangan ada perangai akhlak yang tak baik, yang buruk, sebagaimana yang berlaku kepada imam kampung yang dalam isu cerita kita ini. Maka di sini para ulama mengatakan 2 jenis imam. Tanda para jemaah. Imam tu ada dua kategori. Yang pertama dia panggil al-imamud daim. Imam tetap, jawatan tetap, dilantik oleh pejabat agama. Maka orang ini perlu kepada aqra', orang yang paling alim, yang pandai dalam bacaannya, yang pandai dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat memahami hukum hakam tentang solat berjamaah. Jadi pasal itulah kita kata ada interview kan. Nak jadi imam ni orang ni interview kadang. Kalau nak interview semua suara baik belaka, payah juga nak jumpa. Yang pentingnya dia tahu kalau berlaku kes gini macam nak sujud sawi, macam nak handle, macam nak buat. Maknanya imam tu kena ada ilmu. Ini dia panggil imam ad-daim, imam yang tetap. Adapun imam muaqqat, dia panggil imam spontan. Tu imam tak mari ni. Tapi macam mana kita nak buat? Siapa di kalangan kita yang boleh jadi sila naik? Dia panggil fi halatin tari'atin, dalam keadaan emergency, maka tidak disyaratkan orang yang paling alim tentang kitab Allah Ta'ala. Cuma kita boleh kata orang yang pandai baca Al-Quran, kena Al-Fatihah, maka orang tu bolehlah kita tolak dia naik jadi imam. Kalau kita kata imam jadi imam, challenge dia imam, saya tak boleh, jangan dipaksa. Nanti Al-Fatihah pun bertukar. Nanya kita kan. Pernah kata Sayyidina Umar, la budda lirrajulil muslimi min sitti suwar. Tanda tuan-tuan. Sebagai seorang Muslim, mesti dia kena hafal 6 surah. 6 surah. Kena belajar. 2 surah untuk solat subuh. Fatihah tu sah dah lah. Tak lagi dah tu. Kemudian 2 surah untuk maghrib dan 2 surah untuk isya. Adapun zuhur dengan asar, alhamdulillah, surah tersembunyi, boleh pandai je kita baca kan. Sebab itulah waktu mula-mula PKP dulu, ramai orang cakap, ustaz, saya zuhur dengan asar tu rasa confident. Maghrib dengan isya macam mana? Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, ana dah bagi tip pada masa tu supaya mereka dapat menjadi imam. Bahkan imam tarawih pun dapat
Dan kita bagi buku-buku tentang zikir lepas solat. Ini di antara buku yang saya usahakan. Jadi alhamdulillah respon yang kita dapat melalui video panduan pendek itu ramai yang terima kasih. Kita kata wafaqakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baiklah, yang ketujuh. Maka imam yang tetap kena pilih. Tapi imam yang spontan, itu kita tengoklah siapa di antara yang boleh jadi imam, naiklah. Jangan pula berani-berani ada setengah orang ni melanggar je. Kita kata tak boleh macam tu. Maka yang perkara yang ketujuh, kita tengok orang yang layak menjadi imam tu siapa. Yang pertama, imam ratib, imam tetap, imam berjawatan. Maka wajib dia seorang yang aqra'ukum, orang yang mesti pandai baca Quran dan mengetahui sunnah Nabi SAW. Kalau hari ni kita tengok imam ni, walaupun kita sudah bergelar dengan ahli sunnah, tapi ramai di kalangan imam-imam kita dalam bab penjagaan sunnah ketika menjadi imam, sebelum angkat takbir, ramai yang imam tak jalan tugas. Dia duk sibuk dengan baca qul a'udzu birabbin nas, 3 qul baca. 2 qul, qul a'udzu falaq birabbin nas, lepas tu baca ni. Nak boleh angkat takbir tu lama menunggu. Kita kata la. Lepas solat pula dia baca zikir yang tidak warid di dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada dalam kitab-kitab dia, kita kata ini juga tidak ada sunnah. Yang sunnah Nabi simple je. Itulah saya kumpulkan di sini. Lebih kurang ada 10 je bacaan sunnah. Ada satu lagi yang edisi Jawi itu yang selalu kita edar-edarkan kepada, coba tengok yang Jawi. Yang kita edarkan kepada para jemaah melalui PDF tu, itu ada dalam tu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, simple, mudah je. Jangan susah. Maknanya yang ketiga, bagi pembantu imam kalau kurang sikit darjat, dia dibolehkan. Dan ulama-ulama yang besar yang tidak syarat dia tu hafal Al-Quran banyak, cuma bacaan dia betul, fiqh dia lebih tinggi, kita kata orang ini lebih layak juga untuk menjadi imam. Satu lagi, kalau boleh, biarlah imam tu orang yang sudah agak berumur dewasa, kalau dia mampu. Baiklah para jemaah sekalian, yang ke-8. Di antara adab yang digariskan oleh Islam, iaitulah setiap orang itu kita kena letak dia sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan dia. Maknanya, kita ni imam ratib. Saya imam tetap masjid. Tapi di belakang saya ada tuan guru, Syekh maujud, alim fil qiraah. Maka hendaklah kita falya'rid alaihi, kita kena Syekh, fadal, dipersilakan. Maknanya orang kata pelawar ke? Maknanya beri ruang, al-fadil, sila. Mana biar kita tengok. Yang pertama, kita nak dengar dia punya bacaan, kita nak tengok kehebatan dia, kan. Dalam istilah orang Melayu, ambil berkat tuan guru mari di masjid kita. Tapi kalau dia menolak, silalah al-fadhil tuan imam dah ada, tak apalah saya di belakang, tak ada masalah. Yang pentingnya biar ada kira bicara. Ini setengah imam ni tak berpaling ke orang, tak peduli dengan orang. Dia kira dia jawatan dia imam, tak ada, tak tanya pun. Walaupun ustaz kita ni kita jemput mari jauh, dia panggil penceramah jemputan yang hebat, tak tanya ustaz sila imam, saya imam. Itu pun ada masalah. Jadi biasanya ustaz-ustaz kita ni kalau dia tidak qari, suara dia tak bagus, dia tak naik. Jarang lah, kecuali dia terpaksa orang tolak sangat. Begitulah keadaan. Baiklah, yang ke-9, wa tasihhul al-imamah. Siapa ke orang yang sah menjadi imam mengikut ahli fiqhnya? Dia kata apa? As-sabi al-mumayyiz. Kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh dah jadi imam. Sebagaimana berlaku kepada Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ni, dia kata apa dia? Ramai orang masuk Islam pada waktu itu.
Bila sampai waktu solat, orang tanya, siapa nak jadi imam? Baru-baru masuk Islam, tak belajar Quran lagi, tapi Amr bin Salamah sudah belajar Quran. Maka orang tolak dia jadi imam walaupun dia masih kanak-kanak. Dalam riwayat kita kata walahu sit senawat. 6 tahun je umur dia, masya-Allah. Dan dia telah menjadi imam pada waktu itu. Jadi dia kata-kata ulama naknya syarat jadi imam tu mesti budak tu mumayyiz. Mana dia pandai lah dengan bacaannya, dengan apanya. Tapi afdal mesti orang tua. Yang kedua, al-a'ma, orang buta sah jadi imam. Nabi kita SAW pernah melantik Abdullah bin Ummi Maktum menjadi imam di Madinah ketika Nabi keluar pergi berperang kan. Al-qa'im bil qa'id, boleh. Contohnya, imam berdiri, makmum belakang duduk. Makmum tak larat, sah. Wal qa'idu bil qa'im, boleh juga kan. Imam tak larat, dia duduk. Kita makmum berdiri belakang, sah. Boleh. Yang keempat, imam solat fardu, kita solat sunat, sah. Ataupun imam solat sunat, kita solat fardu, juga sah. Kita ambil wudu, imam bertayamum, sah kita ikut dia. Kita bertayamum, imam berwudu, sah. Yang seterusnya, al-musafir bil muqim, orang musafir boleh ikut imam muqim. Cuma dia kena bilangan rakaat dia jadi full. Wal muqim bil musafir, boleh juga. Orang musafir jadi imam 2 rakaat, kita muqim ikut dia 2, kemudian kita tambah 2 lagi kalau solat zuhur, asar, isya. Boleh. Dan al-mafdul bil fadil, boleh. Maknanya di belakang kita nak ada tuan guru, kitanya imam kecil je, sah. Itu di antara perkara yang sah lah kan. Yang terakhir para jemaah sekalian, man tukrahu imamatu, orang yang tidak baik menjadi imam. Siapa dia orang tak baik? Di antaranya al-ma'zur al-mubtala bimaradin, orang yang ada penyakit yang berkait dengan batal wuduk ni. Ishal, cerit-berit, salasul baul, yang kencing tak tos, tak berhenti, ataupun dia punya kentut tak boleh nak kontrol, totak semua kan. Tapi dia sah solat dia sebab waktu dia masuk waktu dia ambil wuduk, dia sah. Boleh kita ikut dia. Yang kedua, makruh, tidak baik orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan menjadi imam. Dengan izin saya baca kitab Tuan Syekh ni. Lepas ni kalau nak bahas lah. Syekh kata di antaranya kal haliqa, imam yang cukur janggut. Walaupun janggut ni ada khilaf lah ulama kan. Tapi dia kata tak baik orang ni. Sebab janggut tu sunnah. Kenapa kamu tak mau ikut sunnah? Satu. Wal mudakhin, imam kaki rokok. Ini masalah kita. Kita kata sah solat belakang imam ni, tapi tidak baik, makruh, tidak comel. Wala karamah, ataupun imam bahasa jenis tidak ada maruah. Cakap dia kedai kopi, huha lebih daripada orang kampung. Kerja dia duduk mengumpat orang ni. Kalau imam macam ni, cari imam lain lebih baik daripada kita hidup belakang dia. Itu dia panggil makruh. Imam al-fasik, imam yang tak baik dari sudut perbuatannya ataupun mubtadi'. Kalau dia tu imam rawatib, maka kita kena ikut. Sebagian dalam hadis kan, para sahabat radhiyallahu anhum ada yang ikut di belakang Hajjaj. Abu Sa'id al-Khudri ikut di belakang Marwan ibn al-Hakam, wali Madinah. Ibnu Mas'ud ikut salat di belakang Al-Walid bin Uqbah kan. Kata di Abdul Karim al-Baka, dia kata adraktu asyrata min ashabin nabi, aku dapati 10 orang sahabat Nabi salat di belakang pemimpin-pemimpin yang zalim. Maknanya kalau imam kita ni tak baik, tapi dia imam tetap, kita ikutlah. Tapi makruh kalau kita boleh cari imam lain, lagi baik. Ataupun imam yang apa ni, yang fasik ni, yang mubtadi' ni, amalan dia pelik-pelik, nak berzikir melompat kan, ini pun termasuk dalam perkara makruh. Masalah
imam yang dibenci oleh makmum. Ini tak baik juga. Orang kampung tak suka dengan dia ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab perangai dia, dengan sebab apa? Ni bukan dengan sebab kes parti-parti politik, itu cerita lain. Masalah warna ni sampai bila tak habis-habis dah kita ni. Dalam masjid pun kelahi, dalam parlimen pun balah, dalam kedai kopi pun tak kira. Maknanya kita tak adalah imam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Nabi kata salah satu tanda tuan-tuan, la yaqbalullahu minhum salah. Di tiga orang ni Allah Ta'ala tidak terima solat dia, maknanya sah solat dia tu tapi dari segi pahala. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Siapa pergi jadi imam, orang kampung benci dengan dia. Atau sah. Kita kalau tahu orang tak suka, kita letak jawatan lah, tak usah duduk berkerah kepala nak jadi imam, cari kerja lain kan. Ini di antara perkara-perkara yang tidak baik. Maka para jemaah sekalian, yang penting bagi kita, yang terakhir nasihat kitanya, kita balik kepada cerita asal penjagaan masjid. Tengok Nabi kita boleh pecah jawatan laki-laki ini kerana dia meludah di hadapan. Sekarang ni kita tengok ada setengah imam ni nak angkat takbir ni lepas qomat dah. Sempat lagi dia pergi kat tingkap dia lah, tuf kat situ. Kita kata subhanallah. Juruhnya apa imam? Dalam bilik imam tu banyak lagi tisu, mandil, kain-kain kertas. Boleh je dia buat kat situ kan. Sing pun ada dalam bilik tu. Tapi kenapa mari duduk dekat tingkap? Maka kita kata ini penjaga. Itu dia sudut imam. Orang-orang lain pun sama juga. Pergi ludah kadang-kadang kena atas selipar orang. Kita turun-turun nak pakai selipar, tengok sejuk je kat kaki, tengok-tengok kahak orang. Ini juga perbuatan yang tidak baik para jemaah sekalian. Maka harmonikanlah, jagalah kebersihan masjid kita. Masjid itu rumah Allah, nama dia rumah Allah, maka dibersihkan dia daripada unsur-unsur kotoran dan juga perkara-perkara yang tidak baik. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita siri yang ke-13 di dalam hikayat fiqhiyah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.